Ada beberapa perkara sebenarnya yang diperkatakan berkenaan pelaksanaan prihatin ini yang turut dinyatakan oleh Kementerian Kewangan sendiri, antaranya berkenaan bantuan prihatin nasional itu sendiri. Selain daripada itu juga berkenaan geran khas prihatin untuk perniagaan mikro, juga berkenaan program subsidi upah. Selain daripada itu berkenaan dana pinjaman mudah PKS. Ini antara perkara-perkara yang dibangkitkan dan juga diperjelaskan dengan lebih lanjut. Sebenarnya untuk kita mendapatkan sedikit respon daripada penganalisis ekonomi, bagaimana sebenarnya kesemua bantuan ini boleh membantu usahawan-usahawan yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang sudah pun bersedia di Thailand sekarang ini, iaitu penganalisis ekonomi Dr. Madeline Burma. Hello. Hello. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama. Okey, kita nak cerita sikit berkenaan dengan bantuan prihatin nasional yang diberikan kepada usahawan PKS dan juga usahawan mikro yang berada di Malaysia. Bagaimana pada pandangan Prof sendiri, kalau kita lihat rayuan dan juga permohonan baru Doktor sendiri, permohonan dan juga rayuan yang dibuat bagi fasa kedua untuk BPN ini dikatakan semakin meningkat. Mungkin sedikit respon daripada Doktor sendiri berkenaan dengan perkara ini. Okey, terima kasih. Okey, tadi disebut tentang bantuan prihatin nasional. Sebab dikatakan sehingga 26 April, katakan ada 3.26 juta permohonan baru dan juga rayuan. Ini menarik sebab nilai ini ataupun angka ini lebih tinggi daripada angka asal di mana catatan jumlahnya lebih rendah. Jadi yang pertama ialah kita melihat bahawa kerajaan membuka ruang kepada mereka untuk memohon yang baru, dan yang kedua ialah juga melayan mereka yang membuat rayuan. Jadi jumlah yang tinggi ini juga memberi gambaran bahawa masalah COVID pada peringkat awalnya kerajaan cuma meramalkan untuk beberapa ratus ribu saja, tapi rupanya dikatakan telah berlakunya peningkatan. Jadi didapati bahawa kerajaan telah pun prihatin dan menerima 3.2 juta permohonan baru dan juga rayuan ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya jelaskan tadi juga disebut tadi, bayaran sudah pun diberikan dan sudah pun diterima oleh penerima. Kalau tak silap Menteri ada mengatakan dia kata lebih 7 lebih juta penerima BPN telah menerima. Masa saya berbincang semalam dengan dialog dengan masyarakat tempatan, kami ada dialog secara virtual juga. Dia mengatakan ramai yang sangat berterima kasih pada bantuan yang telah diberikan. Cuma ada yang tak dapat pergi bank sebab kalau di Sarawak, di pedalaman tu, mereka amat sukar untuk mereka pergi menerima bantuan itu sebab mereka terpaksa pergi ke bank, dan bank itu bukan diperdagangkan. Mereka terpaksa pergi ke kawasan yang lain. Jadi kawasan lain ini memerlukan mereka mendapat kebenaran. Jadi itu ada sedikit kesukaran. Jadi arahan 2 orang satu kereta untuk pergi ke kawasan itu juga menimbulkan masalah juga. Sebab kalau untuk panjang tu, kalau naik satu kereta tu bukan 2 orang aja, selalunya ramai naik kereta. Jadi kalau boleh kerajaan memberi perhatian kepada mereka yang berada di luar bandar, yang pastinya mereka mengikuti SOP, tapi bantuan itu perlu dinikmati. Jadi ramai yang walaupun benda sudah masuk dalam akaun mereka, tapi mereka tidak boleh mengeluarkan duit itu. Saya berbincang tentang keadaan di kawasan luar bandar. Jadi itulah dari segi BPN, memang ramai yang sangat gembira mendapat bantuan tersebut. Tadi ada juga disebut tentang geran khas prihatin untuk perniagaan mikro. Itu juga dikatakan akan dibuka, tadi disebutkan 1 bulan Mei, tak lama lagi. So diharapkan mereka yang dikatakan syarikat mikro ini berpeluang untuk memohon bantuan daripada kerajaan melalui LHDN kalau tak silap saya. Betul Okey. Ada lagi? Okey, yang ketiga, subsidi upah.
Doktor, kita juga akan melihat bagaimana Kementerian Kewangan akan menganalisis semula dan juga laporan berkaitan tentang pakej rancangan ekonomi perhatian rakyat khususnya BPN, pemberian bantuan kepada PKS, mikro dan sebagainya akan dibentangkan dan juga dianalisis secara bersama oleh MOF dan juga Majlis Tindakan Ekonomi. Jadi dalam hal ini bagaimana Prof melihat setakat ini ataupun setakat tahap ini, bagaimana doktor menganalisis dan juga memberikan gambaran serta tamsilan bahawasanya fasa pemberian dan juga pengagihan bagi setiap bantuan yang diperuntukkan sebanyak 260 bilion ringgit itu sebenarnya hampir mencapai sasaran seperti mana yang dihasratkan oleh pihak Kementerian Kewangan dan pihak kerajaan, Doktor? Okey, satu soalan yang baik ya. Sebab apa yang berlaku sekarang, kerajaan hanya memberikan, itu dari segi penawaran dia. Sebab kalau kita orang ekonomi, dia ada penawaran dan permintaan. Penawarannya orang yang memberi, yang permintaannya orang yang menerima. Jadi dari segi dari pandangan kerajaan memang mereka telah melakukan dengan memberi pemberian ya. Tapi apa yang tadi yang saya sebut tadi, tidak semua juga yang mendapat akses untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi di sini ya, peranan yang dimainkan oleh NGO dan juga masyarakat yang sebab kami ada memaklumkan kepada mereka siapa yang tidak dapat menerima itu sebab penyelidikan tidak dapat dilakukan kecuali dilakukan atas online, atas talian. Jadi mereka yang tak dapat ini juga pasal tidak ada talian. Jadi kita memerlukan maklumat daripada masyarakat itu sendiri. Contohnya tadi saya sebut NGO, sebab NGO ini mereka ada yang ada di lapangan yang berdekatan, dan yang kedua ialah ketua-ketua kamu. Mereka ini yang perlu membawa maklumat ini sampai ke keputusan. Jadi perkara-perkara ini memerlukan satu dari atas, yang satu ialah dari bawah. Maklumat dari bawah ini sangat perlu, dan saya yakin ya kerajaan dia amat prihatin sebab macam tadi saya kata perlu peningkatan dalam jumlah orang yang memohon dan perlu diberi pertimbangan. Ya, bagi saya memang maklumat ini perlu sampai kepada peringkat atasan untuk mereka membuat langkah yang tidak balas yang seterusnya. Itu yang saya boleh bagi. Ya. Baik. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Madeline Burma selaku penganalisis ekonomi bersama kami di Sains Pagi Malaysia hari ini untuk berkongsi sedikit banyak berkenaan respon beliau tentang Bantuan Perhatian Nasional BTS. Terima kasih, Dr.